KJ nasihat PN berhati-hati dengan Anwar. MB Kedah cakap tak senonoh. Isu cakap tak senonoh, Ashraf Wajdi hentam Sanusi. Peguam dakwa, Razi mangsa sasaran Anwar. PM Perdana Menteri kali ini adalah lain daripada Perdana Menteri sebelum ni. Kalau Perdana Menteri sebelum ni dia tak akan engage dalam pertikaman lidah macam ni. Tapi PMX dia memang antara Prime Minister yang suka provoke balik, suka combative. I mean true to his street fighter punya background lah. So you have to be careful. Bekas Ketua Pemuda UMNO yang dipecat Khadi Jamaluddin menasihatkan anggota Parlimen Perikatan Nasional supaya berhati-hati ketika berdebat dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya Anwar berbeza dengan beberapa Perdana Menteri sebelum ini yang berpenampilan seperti negarawan walaupun ketika diprovokasi dalam Parlimen. Kalau Perdana Menteri sebelum ini, dia tak akan terlibat pertikaman lidah seperti ini. Mungkin itu baik atau tidak baik. Tetapi PMX di antara Perdana Menteri yang suka provokasi balik kerana latar belakang pejuang jalanannya. Jadi berhati-hati bila nak terlibat debat dengan PMX. Katanya dalam rancangan pembicaranya di YouTube. Khadi merujuk kepada perang mulut di Parlimen setelah Razi Jidin tidak puas hati dengan tuduhan Anwar terhadapnya. Insiden itu berlaku selepas Anwar didakwa membuat kenyataan provokasi terhadap Razi dengan ketawa semasa menjelaskan keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan atau DNAA Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi. Khadi berkata bahawa Razi jatuh dalam perangkap Anwar. Pada pandangan saya, perbahasan yang serius begitu yang dibincangkan di seluruh negara sepatutnya perlu sebagai satu sesi perbahasan yang lebih bertamadun. Tapi nak salahkan satu pihak tak adil sebab ada provokasi kedua-dua belah pihak dan sangat malangnya ia menjadi begitu, katanya. Hos bersama Khairi dalam program Keluar Sekejap itu, Syahrir Hamdan turut bersetuju. Katanya Razi mungkin menjaringkan gol sendiri apabila bertindak seperti apa yang berlaku di Dewan Rakyat. Dalam episod ini, kalau Razi buat seperti mana Khairi cadangkan, iaitu memberikan jawapan yang pantas dan duduk diam saja, banyak fokus akan pergi kepada provokasi Perdana Menteri itu sendiri, katanya. Mengenai DNAA, Khairi berkata, isu berkenaan kini berada di pandangan umum kerana kebanyakan pihak berkaitan, termasuk Anwar, telah mengupasnya. Oh, nanti akan kata sebahagian pada ahli-ahli yang mempunyai pemikiran liberal ni, dia kata pihak-pihak kurang-kurang dia mengaji ke Quran. Woi, pada bapak hang. Hang bodoh. Ni apa pun dah alih batal pun tak tahu. Perjuangan Islam PAS sudah jauh tersasar apabila pemimpin yang bercakap kasar menjadi sanjungan parti itu, kata bekas Setiausaha Dewan Ulama PAS, Khairuddin Ahmad Razali. Menurutnya, perkara tersebut dapat dilihat dalam kempen parti berkenaan di Dun Pelangai yang mana Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Madno, mengeluarkan kenyataan yang tidak selayaknya diucapkan. Saya sangat sedih bila melihat pemimpin utama parti yang boleh saja mencarut, bercakap tidak senonoh di pentas politik, kemudian ditepuk dan disorak ahli-ahli. Tersebar dalam internet ucapan Menteri Besar Kedah yang menyebut kalimah ucapan yang tidak sesuai. Memalukan untuk kita sebut itu oleh Menteri Besar daripada Islam pula. Kita perlu politik damai, tidak perlu politik tidak senonoh. Perpecahan dan Barisan Nasional kekal dengan prinsip sebegini, kata Khairuddin yang kini Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO kepada Malaysia Kini ketika ditemui berkempen di Felda Cimomoy dekat Bentong. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional menggesa pengundi di Pelangai untuk menolak Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bagi menyuarakan penentangan terhadap apa yang didakwanya sebagai liberalisme oleh Kerajaan Persekutuan. Ketika berceramah pada malam penamaan calon di Felda Kemasul, Sanusi membangkitkan langkah Ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee, yang membetik terjemahan sepotong ayat Al-Quran baru-baru ini. Dia berkata perkara itu hanya boleh berlaku kerana Presiden UMNO, Ahmad Zaid Hamidi, memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Yang liberal ini dikata sekurang-kurangnya, dia Howard mengaji, kepala bapa hang bodoh. Quran ni Tuhan turunkan penuh kesucian. Kemuliaan dia ada disiplin untuk menghurai, untuk menterjemah. Ni hangpa alif bata pun tak tahu, anu pun tak kerat, katanya pada majlis ceramah Perikatan Nasional itu. Mengulas lanjut, Khairuddin berkata, PAS kini sudah tidak menggambarkan akhlak Islam apabila membenarkan pemimpin mereka melontarkan kata-kata yang tidak sopan. Bagi saya, PAS telah jauh lari dari prinsip Islam. Islam ada akidah, syariat dan akhlak. Akidah jauh tersasar dengan isu-isu syurga neraka, menyamai pemikiran yang bukan ahli sunnah wal jamaah, mengkafirkan yang berbeza dengan mereka.
Dari sudut syariat, banyak yang dilanggar, katanya lagi. Bercakap dengan Fir'aun yang jelas sesat pun, Allah SWT menyuruh menggunakan perkataan yang baik, kata Setiausaha Agung UMNO, Ashraf Wajdi Dusuki. Ashraf menggunakan perumpamaan itu bagi membidas kenyataan dikeluarkan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Madno, yang mencarut dan mengeluarkan perkataan tidak senonoh ketika berkempen di Pelangai. Ashraf seterusnya mengambil teladan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, yang mana Allah SWT mengarahkan baginda bertemu Fir'aun bagi menjelaskan maksudnya. Allah bagi arahan kepada Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa. Kata Allah, kamu pergilah bertemu Fir'aun, menghadap Fir'aun. Sesungguhnya, dia adalah orang yang sesat. Tetapi bila kamu bertemu Fir'aun ini, bercakaplah kamu, berkata-katalah kamu dengannya, dengan menggunakan perkataan yang lembut, yang baik. Allah tak kata guna caci maki. Allah tak kata guna kepala bapa hang. Allah tak kata guna perkataan yang macam dia, Sanusi sebut semalam itu. Mula daripada huruf K, nak sebut pun malu. Ini semua bukan akhlak Islam, katanya ketika program Sembang Santai PRK Pelangai di Kampung Cemomoy, dekat Bentong. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional dalam satu ceramah pada malam penamaan calon menggesa pengundi di Pelangai untuk menolak Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bagi menyuarakan penentangan terhadap apa yang didakwanya sebagai liberalisme oleh Kerajaan Persekutuan. Bercakap di Felda Kemasur, Sanusi membangkitkan langkah Ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee, yang memetik terjemahan sepotong ayat Al-Quran baru-baru ini. Dia berkata, perkara itu hanya boleh berlaku kerana Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Yang diberi ini dikata sekurang-kurangnya, dia Howard mengaji. Kepala bapa hang bodoh. Quran ni Tuhan turunkan penuh kesucian. Kemuliaan dia ada disiplin untuk menghurai, untuk menterjemah. Ni hang pak alih bata pun tak tahu, anu pun tak kerat, katanya ketika ceramah. Mengulas lanjut, Ashraf mengkritik PAS yang menyerang pemimpin DAP mentafsirkan ayat Al-Quran, sedangkan suatu masa dulu PAS menganggap satu kelebihan apabila DAP memahami Islam. Malah ketika menjalinkan kerjasama dengan DAP, ada pemimpin PAS mengangkat bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, umpama Khalifah Umar Abdul Aziz. Tambah Ashraf, kerjasama PAS dengan DAP pada masa itu bukan arahan raja-raja maupun untuk menyelamatkan Melayu, tetapi hanya satu matlamat untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Dan waktu itu kena bila dia PAS bersama DAP, orang DAP baca Al-Quran, buatlah makhraj tak betul, biarlah tajwid ke laut, biarlah dia baca ayat Al-Quran tuju untuk jatuhkan UMNO. Waktu itu apa kata dia? Oh, nasib baik orang DAP dah boleh baca Quran hadis. Macam orang UMNO, dari lahir tak pernah baca Quran dan hadis. DAP lepas berkawan dengan PAS, boleh baca Al-Quran dan hadis, dia kata. Tiba-tiba Lim Guan Eng diangkat sebagai Khalifah Umar Abdul Aziz. Takkan kita lupa, kata Ashraf lagi. Seorang peguam bersatu menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyalahguna agensi penguatkuasaan untuk mengganggu musuh politiknya. Terbaru ia melibatkan anggota Parlimen Putrajaya, Razi Jidin, kata Timbalan Ketua Biro Undang-Undang Bersatu, Sasha Lina Abdul Latif. Sasha Lina berkata, masalah Razi bermula pada Selasa minggu lepas. Selepas dia dituduh terlibat dalam amalan rasuah oleh Anwar, ia kemudian disusuli oleh penyebaran dakwaan atas talian bahawa dia antara terlibat dalam kes rasuah melibatkan buku untuk murid prasekolah. 2 hari kemudian, Setiausaha Politik Razi ketika dia menjadi Menteri Pendidikan pula ditahan SPRM. Semua ini, kata Sasha Lina, tidak mungkin satu kebetulan. Kronologi ini penting dan mengejutkan. Ia mencadangkan sasaran sistematik dan gangguan oleh badan penguatkuasa terhadap musuh politik Perdana Menteri dan gabungan politiknya, katanya. Razi menafikan hantaran di media sosial yang mengaitkan dia dan isterinya dengan projek pencetakan buku agama JKAF untuk prasekolah seperti didakwa.